ada satu kumpulan daripada orang-orang jahil, fawada'u ahaditsa fit targhib wat tarhib. Mereka telah mereka hadis galakkan beribadat. Nak suruh orang ibadat ni, kita nak suruh orang ibadat, kita kata apa? Siapa dia puasa di akhir Zulhijjah dan puasa awal Muharram, dia punya pahala 50 tahun. 50 tahun apa ni dia punya pahala dia kelebihan 50 tahun. Dusta hadis ni. Sebab apa buat mereka hadis ni? Nak suruh orang ibadat. La, orang ni telah berdusta. Jadi puak-puak ni kata apa? Wa qalu nahnu lam nakzib alaih. Kami bukan berdusta ke atas Nabi, bal fa'alna zalika, kami buat pendustaan untuk Nabi. Tengok ni falsafah. Kita bukan berdusta ke atas Nabi, tapi kita berdusta untuk Nabi, nak suruh orang ibadat. Jadi nampak sangat Nabi paling banyak dalam hadis yang sahih, puasa hari Arafah 2 tahun, puasa hari Ashura berapa tahun? Setahun. Tok ayah ni buat 50 tahun. Puasa di akhir tahun dengan awal tahun, pahala 50 tahun. Mana pembohongan sangat jelas, hak dia lebih hebat daripada hak Nabi. Nabi boleh bagi 2 tahun je, paling maksimal 2 tahun. Hari Arafah setahun, hari Ashura si mereka dia palsu bagi 50 tahun. Kaifah. Ini semua kata di Ibn Hajar. Maka wa ma darau anna taqwilahu sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak tahu, mereka mereka-rekakan ibadat tersebut nisbah kepada Nabi adalah merupakan pembohongan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Nabi. Ini kena ingatlah. Pengajaran hadis, tengok. Kita hadis ini riwayat Muslim. Kita tidaklah boleh menyebarkan segala hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana sebahagian daripada hadis yang terdapat dalam kitab-kitab agama adalah pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang banyak hari ini, di antara kitab yang kita baca, nama satu kitab Durratun Nasihin. Kitab ini bukan kitab hadis, dia panggil kitab ini kitab mau'izah, kitab nasihat. Tapi penulis dia tidak bertaqayyud dengan hadis sahih. Dia ambil belakang cerita pelik-pelik. Cerita hak pelik ni duduk dalam tu banyak. Bila cari dalam kitab hadis tak jumpa. Macam hadis kelebihan solat tarawih tiap malam. Malam yang pertama boleh ni, yang kedua boleh ni. Cari-cari riwayat dia ada dalam kitab Durratun Nasihin. Tapi dalam kitab hadis tak jumpa. Maka berhati-hati, kitab-kitab macam ni boleh dikenal pasti. Ada ulama telah membuat kenal pasti di antara sumber-sumber kitab yang banyak mengandungi hadis-hadis yang tidak ada sanad. Di antaranya kitab tadi. Dan banyak lagi lah kitab-kitab lain. Kita kena bincang dalam tajuk yang khas dalam masalah ini. Ada lagi kitab ni Ustaz? Betul ada lagi kitab, tapi disiplin ilmu hadis. Mana-mana hadis mesti ada riwayat. Riwayat fulan daripada siapa? Dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Bukhari dalam bab mana? Kadang-kadang penulis ni tak tahu apa. Dalam Bukhari ada kitab sahih, ada kitab Adabul Mufrad, ada kitabut tarikh. Jadi kalau dalam kitab sahih tak apalah, selesai masalah kita. Bukhari riwayat dalam kitab mana? Dalam kitab tarikh. Dia tidak dalam kitab tarikh, dia bawa semua riwayat. Dia tidak pilih yang sahih. Jadi Allah banyak. Lagi masuk dalam bab hadis ni lagi kita rasa cemas, sebab kita bimbang takut kita juga berdusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah, sebahagian daripada hadis yang terdapat dalam kitab-kitab agama adalah pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dilarang meriwayatkan hadis jika pada anggapan kita ia adalah pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu dah hadis ni ulama kata palsu, jangan riwayat. Hadis ni ulama mengatakan tidak ada asal, jangan diriwayatkan. Jangan kata ada dalam kitab lah. Itu dia panggil setiap ilmu itu ada disiplin. Dan perkara ini boleh dikenali oleh orang yang pelajari bidang hadis atau melalui perakuan sebahagian muhaddisin tentang kejelekannya, maknanya kehuduhan dia punya sanad. Yang ketiga, sifat pendustaan bukan saja diletakkan kepada orang yang mereka-reka pendustaan, bahkan juga kepada orang yang menyebarnya dengan syarat dia tahu benda itu dusta. Kalau kita orang awam sebar tak tahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita sebab menyebar dengan keadaan jahil, dia panggil. Yang keempat, apa yang menyedihkan yang berlaku sekarang ialah tersebarnya hadis-hadis maudhu', hadis palsu, dan sangat dhaif, dia panggil dhaifun jiddan di kalangan masyarakat, terlalu banyak.
Perkara ini berlaku kerana kurangnya pengkaji-pengkaji hadir dalam masyarakat kita, dan kerana anggapan bahawa segala apa yang tertulis dalam kitab itu adalah sahih. Bukan salah ibu mengandung lah, salah kita. Tak apalah salah kita akuilah. Yang jadi masalahnya bila kita beritahu pula hadis ni tak sahih, kita hak jom beritahu pula kena marah. Macam mana jadi macam? Patutnya bila kita sebut hadis ni tidak sahih, dinilai oleh ulama hadis ni tak sahih, maudhu' ataupun terlalu lemah, patutnya masyarakat terima kasihlah kerana ada orang tolong mengkaji. Ni dak, oh dia ingat dia seorang ke pandai atas dunia, orang lain tak ada. Ini semua ni takabur sifat, tidak mau menerima kebenaran yang orang bagi, tidak mau menerima ilmu dengan cara terbuka, tapi duk main kerah orang panggil kerah kepala, main kerah kain lagu ni macam ni.